Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kelas fizik kita pada hari ini masih di tema 1 iaitu asas fizik, bab 1 pengukuran, subtopik 1.2 penyiasatan saintifik. Okey, apakah standard pembelajaran kita pada hari ini? Okey, pada akhir sesi pembelajaran, murid boleh mentafsir bentuk-bentuk graf untuk menentukan hubungan antara dua kuantiti fizik, menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan dan menjalankan penyiasatan saintifik dan menulis laporan lengkap melalui eksperimen bandu ringkas. Okey, eksperimen bandu ringkas ni kita akan jalankan eksperimen apabila kembali ke sekolah. Okey, tafsiran bentuk-bentuk graf. Okey, graf yang pertama, jika kita buat eksperimen dan kita plot graf yang dilukis mendapat bentuk garis lurus daripada asalan. Asalan ni dekat kosong lah. Okey, apakah jenis graf ini? Ia ialah jenis graf garis lurus yang melalui asalan dan mempunyai kecerunan positif. Apakah tafsiran graf bagi graf ini? Iaitu Y berkadar terus dengan X. Dan kecerunan graf kita boleh cari menggunakan formula kecerunan iaitu MY bahagi X ataupun Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, nilai X dan Y ni kita dapat daripada mana? Daripada koordinat. Okey, contoh koordinat yang pertama kita ambil dekat sini iaitu X1 dan X2. Jadi kita cari Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Dan persamaan garis lurus bagi graf ini ialah Y sama dengan MX. Okey, graf yang kedua, kita dapat garis lurus juga tapi bukan dari asalan, bukan dari kosong. Jadi jenis graf ini ialah garis lurus tidak melalui asalan dan mempunyai kecerunan positif. Okey, kecerunannya masih positif. So, apakah tafsiran graf? Y bertambah secara linear dengan X. Kecerunan graf kita boleh cari dengan formula yang sama iaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Dan pintasan paksi Y ialah nilai C. Okey, dekat sini bila ada garis yang melalui pintasan paksi Y ni, itu ialah nilai C. Pintasan paksi Y adalah sama dengan nilai C. Dan persamaan garis lurus bagi graf berbentuk ini ialah Y sama dengan MX tambah C. C ni ialah nilai dekat sinilah, dekat pintasan paksi Y. Graf yang ketiga, kita masih dapat garis lurus tapi menurun dan bukan daripada asalan. Okey, jenis graf ini ialah garis lurus tidak melalui asalan dan mempunyai kecerunan negatif. Kenapa kecerunan negatif? Sebab menurun. So, apakah tafsiran graf? Y berkurang secara linear dengan X. Kecerunan graf kita juga masih boleh cari menggunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Pada pintasan Y, di sini terletaknya nilai C. Dan persamaan garis lurus bagi graf berbentuk ini ialah Y sama dengan MX tambah C. Graf yang keempat, jenis graf melengkung macam ni. Jenis graf garis melengkung melalui asalan. Okey, dia melalui kosong yang mempunyai kecerunan positif. Jadi apakah tafsiran graf bagi graf berbentuk ini? Y bertambah dengan X. Graf yang kelima bentuknya melengkung juga tapi bukan melalui asalan. Okey, jadi apakah jenis graf ini? Garis melengkung tidak melalui asalan dan mempunyai kecerunan negatif. Okey, sebab kecerunannya semakin menurun. So, apakah tafsiran graf? Y berkurang dengan X. Graf yang kita perolehi jenis yang macam ni. Okey, yang pertama, garis melengkung dengan kecerunan negatif yang tidak memintas paksi. Ataupun graf yang kedua, garis lurus Y melawan 1/X dan melalui asalan, okey, dengan kecerunan positif.
Jadi apakah tafsiran graf kalau kita dapat graf yang berbentuk seperti ini? Y berkadar songsang dengan X. Menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan. Apa yang kita perlu buat? Yang pertama, menyatakan hubungan antara dua pemboleh ubah yang diberi. Okey, macam mana? Dengan cara mentafsirkan bentuk graf yang diperoleh. Okey, yang kedua, awak dapat graf bentuk macam ni. Okey, kita kena tentukan kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan graf. Okey, cara nak cari kecerunan cikgu dah ajar sebelum ni juga, iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, yang ketiga, apa yang perlu kita buat? Okey, kita nak cari luas di bawah graf yang mewakili sesuatu kuantiti fizik. Okey, cara dia ialah kita hitung luas di bawah graf menggunakan rumus luas bentuk berkaitan. Okey, kalau kita dapat luas tu berbentuk segitiga, kita guna bentuk formula segitiga lah. Kalau kita dapat bentuk segi empat tepat ataupun segi empat sama, kita guna formula segi empat lah. Dan kalau kita dapat bentuk trapesium, kita guna formula trapezium lah untuk mencari luas kawasan di bawah graf. Yang keempat, kita nak tentukan nilai kuantiti fizik secara interpolasi. Okey, macam mana? Jika nilai X diberi, kita kena tentukan nilai Y secara interpolasi ataupun sebaliknya. Okey, maksud sebaliknya, kalau dia bagi nilai Y, kita nak tentukan nilai X. Jadi kita tentukan secara interpolasi. Cikgu bagi contoh dekat sini. Okey. Pen. So sekarang ni, katakanlah dia bagi nilai X di sini. Okey, dia bagi nilai X, jadi awak ambil pembaris, awak buat satu garisan lurus sehingga menyentuh garisan graf yang awak lukis. Bila dah sentuh garisan tu, awak pergi ke paksi Y, ambil pembaris, bergerak ke paksi Y. So di sinilah awak akan dapat nilai Y. Kita buat interpolasi. Ataupun dia bagi pada murid nilai Y dan dia minta murid cari nilai X. Jadi kita ambil pembaris, buat garisan lurus sehingga menyentuh garisan graf yang kita buat dan kita interpolasikan dia ke bawah. So kita akan dapat nilai X dekat sini. Right? So itu ialah cara kita nak interpolasi. Seterusnya yang kelima, membuat ramalan melalui ekstrapolasi. Okey, caranya kita buat ekstrapolasi pada graf dan kita tentukan nilai X atau nilai Y yang mana yang berkaitan lah. Contohnya, murid dapat eksperimen garis yang atas ni, garis dari data eksperimen. Jadi, kita nak tahu nilai Y ataupun nilai X. Kita ambil pembaris, kita panjangkan garisan graf tu. Kita ekstrapolasi sehingga melalui paksi Y ataupun melalui paksi X. Okey, dan bila diminta mencari sesuatu nilai, kita buatlah garisan mengikut yang diperlukan. Okey, yang seterusnya, penyiasatan saintifik dan laporan lengkap eksperimen. Bila kita buat eksperimen, kita perlu ada laporan lengkap. Jadi apa yang kita perlu buat? Okey, so apa itu penyiasatan saintifik? Okey, kaedah saintifik ni ialah kaedah sistematik yang kita gunakan bagi menyelesaikan masalah dalam sains. Okey, kaedah yang teratur yang kita gunakan untuk selesaikan masalah yang berkaitan dengan sains lah. Okey, dia ada langkah-langkah dia. Okey, yang pertama, kita kena kenal pasti masalah. Yang kedua, kita membina hipotesis. Yang ketiga, kita kawal pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah ni dia ada 3 pemboleh ubah. Awak dah belajar masa di kelas sains ataupun masa di lower form, iaitu pemboleh ubah bergerak balas, dimanipulasi dan dimalarkan. Dan awak kena rancang eksperimen. Bila kita nak buat satu eksperimen, kita kena rancang dahulu apa bahan yang kita nak, apakah yang kena ada. Dan yang kelima, kita jalankan eksperimen tersebut mengikut langkah-langkah yang sepatutnya lah. Yang keenam, bila kita dah buat eksperimen, biasanya mesti ada data. Jadi data tu kita kena kumpul
dan kita kena analisa. Yang ketujuh, kita kena menganalisa data. Daripada data tu kita dapat buat kesimpulan. Okey, yang ke-8 kita dapat buat kesimpulan melalui data yang kita analisis tadi. Dan bila dah dapat kesimpulan, barulah kita boleh buat laporan. Jadi macam mana kita nak tulis laporan? Apakah yang perlu ada dalam laporan? Okey, kita tengok. Okey, apa yang perlu ada dalam laporan? Okey, laporan lengkap eksperimen. Okey, dalam tu mesti ada mengenal pasti masalah. Mesti ada hipotesis. Mesti ada pemboleh ubah. Okey, dalam pemboleh ubah tu ada 3 lah kan yang cikgu cakap. Mesti ada merancang dan menjalankan penyiasatan saintifik. Okey, maksudnya awak kena tulis prosedur dia, awak kena tulis bahan-bahan yang diperlukan. Awak mesti membentangkan data yang dikumpul. Maksud membentangkan data yang dikumpul maksudnya ada bertulis data yang awak dapat daripada eksperimen yang awak buat. Dan mesti awak tahu cara nak tafsir data tu dan keputusan dengan penakkulan saintifik. Okey, awak kena tafsir data tu dan kita buat kesimpulan apa yang kita dapat daripada eksperimen yang kita buat tadi. Okay, jadi kita tengok keseluruhan dalam topik ini apa yang murid dah belajar. Okay, topik pengukuran, kita belajar tentang kuantiti fizik, di mana kuantiti fizik ni ada 2 lagi bahagian, iaitu kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Kuantiti asas kita ada panjang, jisim, masa, arus elektrik, suhu termodinamik, keamatan berluminositi dan juga kuantiti bahan. Manakala kuantiti lain selain kuantiti asas ni ialah kuantiti terbitan. Contohnya kat sini dia bagi luas, sisi padu, ketumpatan dan seterusnya. Dalam kuantiti fizik juga kita belajar tentang kuantiti skalar dan juga kuantiti vektor. So, apa itu kuantiti skalar? Kuantiti yang mempunyai magnitud sahaja. Apa itu kuantiti vektor? Kuantiti yang mempunyai magnitud dan arah. Manakala awak juga belajar tentang penyiasatan saintifik. Macam mana kita nak tafsirkan graf, macam mana kita nak analisa graf dan macam mana kita nak tulis laporan lengkap. Okey. Itu sahaja untuk topik kita pada hari ini. Untuk bab 1 kita dah habis. Kita akan jumpa di bab 2 pada kelas seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.